Okay. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada pensyarah Dr. Muhammad Akmal Noor dan rakan-rakan yang saya kasihi. Kami kumpulan ke-9 akan membentangkan kertas kerja yang bertajuk Kesan Pandemik COVID-19 terhadap penekanan falsafah kesihatan dunia. Berikut ialah nama ahli-ahli kumpulan ke-9. Saya Kun akan mengurusikan pembentangan ini. Terdapat 9 perkara dalam isi kandungan pembentangan kami, iaitu pengenalan, latar belakang kajian, penyataan masalah, objektif kajian, definisi kata kunci, metodologi kajian, dapatan kajian, langkah-langkah atau cadangan penambahbaikan dan kesimpulan. Pembentangan kami akan mempersilakan sahabat Su Kai Tao untuk memulakan dengan pengenalan. Selamat pagi tuan. Nama saya Su Kai Tao dan saya akan membentangkan tentang pengenalan. So, apa itu kesihatan? Menurut Red Dubos pada tahun 1968, kualiti hidup yang melibatkan sosial, emosi, mental, rohani dan kecergasan biologikal individu hasil daripada adaptasi individu terhadap persekitaran. Manakala menurut World Health Organization, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, kesihatan itu ialah sesuatu keadaan yang sempurna dari segi fizikal, mental dan sosial dan bukan semata-matanya ketidakan penyakit serta cacat cedera sahaja. So, Pertubuhan Kesihatan Pan Amerika pula menambahkan kesihatan itu mempunyai kaitan dengan persekitaran di sekeliling orang itu. Next slide. So, kesihatan seseorang itu tidak terjamin. So, kesihatan yang dimati semalam mungkin tidak sama dengan hari ini atau itu esok. So, kelakuan seharian seseorang individu akan mempengaruhi tahap kesihatannya pada masa depan. So, ada 6 dimensi kesihatan iaitu fizikal, emosi, mental, rohani, sosial dan persekitaran. So, akan memberikan penjelasan yang penuh dalam slide seterusnya. Next. So, fizikal itu ialah hubungan antara keadaan padam seseorang individu dan emosi pula melibatkan aspek kesihatan yang berkaitan dengan psikologi, iaitu perasaan, kualiti perhubungan serta kebolehan dan keupayaan seseorang itu mengawalkan perasaan dan emosi. Mental pula melibatkan cara pemikiran, perasaan dan pertindakan seseorang individu. Next. Sosial ialah keupayaan seseorang itu untuk memenuhi hubungan interpersonal, iaitu kelakuan perbincangan, berbualan dan lain-lain semasa berhidupan dengan secara kolektif. Rohani pula dikaitkan dengan kepercayaan, amalan agama dan keyakinan diri. Persekitaran pula ialah faktor lain yang mempengaruhi kesihatan manusia, yang termasuk kemiskinan, penggunaan sumber semula jadi dan ekonomi. Okey, sekian daripada saya. Silakan. Terima kasih Su Kai Tao. Seterusnya, latar belakang kajian akan dibentang oleh Muhammad Zul Hanif. Dipersilakan. Silakan. Okey, Assalamualaikum. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang latar belakang kajian. Okey, mula-mula sekali, apa itu COVID-19? COVID-19 ni sebenarnya dalam bahasa Inggeris dia akan dikatakan Coronavirus Disease 2019 ataupun dikenali sebagai penyakit coronavirus atau virus corona. Itu dalam bahasa Melayu lah, virus corona. Dan seterusnya, penyakit berjangkit yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut teruk coronavirus 2. Sebelum dikenali sebagai SARS-CoV-2. Sebelum ni kita ada juga macam ni, dipanggil SARS-CoV-1, di mana dia mula daripada 2003, akhir bulan Februari. Seterusnya, sekumpulan virus ribonucleic acid iaitu dikenali sebagai RNA
berkaitan yang menyebabkan penyakit pada mamalia dan burung. Okey, seterusnya. Berikut merupakan garis masa COVID-19. Pada awal 2019, pada akhir 2019, kita akan ditemui di Wuhan, China pada masa itu. Lepas itu, pada 2020, kecemasan kesihatan awam, kebimbangan antarabangsa, maksudnya, dan di sini barulah mulanya lockdown dan SOP. Selepas tahun depan, iaitu 2021, barulah kes baru yang tertinggi iaitu 908,289 yang kes baru. Kini kita akan memulai dengan norma baru, dengan cara hidup baru, iaitu dengan memakai mask, menjaga penjarakan dan memakai hand sanitizer. Okey, next slide, seterusnya. Okey, menurut Institut Kesihatan Kebangsaan AS, ia adalah pengganti kepada SARS-CoV-1, virus yang menyebabkan wabak SARS pada 2002 hingga 2004. Ini mengatakan bahawa SARS tadi, okey, COVID-19. Okey, tak apa, seterusnya. Okey, COVID-19 ni, mula-mula sekali dia nak tahu penyakit ke tak, dia ialah demam, batuk, sakit kepala, keletihan, kesukaran bernafas dan kehilangan bau dan rasa. Seterusnya, dia 1 hingga 14 hari selepas terdedah kepada virus. Maksudnya dari sini ialah nak tahu orang tu ada COVID-19 atau tak, dia akan bermulanya daripada hari pertama kemunculan penyakit itu hingga 14 hari. Selain itu, majoriti daripada mempunyai simptom ringan hingga sederhana, iaitu macam sehingga radang paru-paru ringan lah. Seterusnya, beberapa mempunyai simptom yang teruk, dyspnea, hipoksia atau lebih daripada setengah pelibatan paru-paru pada ping mecan. Di samping itu, hanya sedikit mempunyai simptom kritikal, kegagalan pernafasan, kejutan atau disfungsi multi organ. Ini ialah semua yang kesan-kesan dia lah daripada COVID-19. Gejala ni, untuk yang COVID-19 ni, lebih teruk kemungkinan timbul pada orang tua. Bahaya kalau COVID-19 ni kalau kena orang tua, memang dah tak boleh nak diselamatkan lagi lah. Akhir sekali, kerosakan organ telah dilaporkan selepas pemulihan. Walaupun COVID-19 ni ramai yang dah pulih, tapi tetap ada kesan sampingan dia yang masih sekarang, kesan sampingan dia berpanjangan. Seterusnya. Terus slide. Okey, cara dia merebak. Dia merebak melalui udara apabila sistem dan zarah kecil bawaan udara yang melindungi virus itu disedot. Selain itu, menghirupnya adalah paling berbahaya apabila individu berada berdekatan dengan individu lain. Di sini, bahawa kita kena menjaga penjarakan, iaitu 1 meter. Mereka juga boleh dihidu dalam jarak yang lebih jauh. Selepas itu, penularan juga boleh berlaku jika cecair tercermat disembah atau disembur ke dalam mata, hidung atau mulut. Inilah sebabnya kenapa kita kena pakai topeng. Di samping itu, berjangkit sehingga 20 hari selepas dijangkiti virus. Dan akhir sekali, boleh menyebabkannya walaupun mereka tidak menunjukkan sebarang gejala. Okey, itu saja.
daripada saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Zul Hanif. Selain itu, sahabat Daniel Sofian dipersilakan untuk membentangkan pernyataan masalah. Silakan Daniel. Assalamualaikum. Saya akan bentangkan pernyataan masalah. Okey, pernyataan masalah dalam kerja kami ialah sikap manusia yang tidak peka terhadap falsafah kesihatan ketika pandemik COVID-19 ini. Ia juga mempengaruhi pelbagai aspek yang telah diterangkan dalam pengenalan, iaitu mental, fizikal, sosial, rohani, emosi dan persekitaran. Sehingga kini ramai manusia yang tidak mengambil langkah inisiatif untuk menghadapi COVID-19. Surat yang seterusnya. Okey, baik. Daripada aspek-aspek tersebut, yang pertama ialah aspek fizikal. Gaya hidup yang tidak sihat semakin banyak diamalkan oleh manusia ketika pandemik ini. Contohnya, pemakanan dan minuman yang tidak sihat, peningkatan pengambilan rokok, e-rokok dan vape, dan juga kualiti tidur yang berkurangan atau berlebihan dan kurang melakukan aktiviti fizikal. Daripada aspek sosial pula, masyarakat masihkan diri daripada yang lain kerana takut akan terjangkit pada COVID-19. Salah satu juga ialah antara sebab SOP, iaitu prosedur operasi standard. Perintah kawalan pergerakan yang ditegaskan oleh kerajaan mengubah cara sosial masyarakat seperti tidak boleh bersalam, tak boleh, hanya boleh menundukkan sedikit badan ketika bertegur, ketika berjumpa. Surat yang seterusnya. Daripada aspek rohani dan emosi, berbagai masalah kehidupan yang timbul setelah pandemik COVID-19. Masyarakat kini hidup dalam keadaan takut, gelisah, sedih dan marah. Ada juga yang merasakan mereka tidak tahu untuk melakukan apa-apa kerana tidak boleh ke mana-mana, dan ada juga yang dibuang kerja. Untuk persekitaran, alam sekitar juga turut terkesan daripada pengabaian manusia terhadap fasilitas kesihatan. Contohnya, kadar sampah sarap, kadar sampah yang terhasil semakin meningkat di serata dunia seperti topeng muka. Sifat lalai manusia yang tidak reti untuk membuang topeng muka di tong sampah antara satu faktor yang meningkatkan sampah di seluruh dunia. Okay. Seterusnya, saya akan serahkan kepada ahli seterusnya. Terima kasih. Terima kasih sahabat Daniel Sofian. Lebih-lebih lagi, mempersilakan Lim Singyi untuk membentangkan objektif kajian serta definisi kata kunci. Silakan Lim Singyi. Ya, Doktor. Selamat pagi, Doktor. Sekarang saya akan membenarkan objektif kajian untuk kumpulan kita. Next slide. So, dalam kajian ini, kami telah mengepasti 4 objektif kajian yang berikut. Yang pertama, mengenal pasti asal-usul dan konsep falsafah definisi kesihatan, perasaan dan emosi, dan bagaimanakah ia akan memberi impak dan peranan terhadap pandemik COVID-19 di Malaysia. Yang kedua, memahami peranan falsafah dalam kesihatan dan pandemik agar kita dapat melakukan kajian ilmiah dengan tepat dan betul. Yang ketiga, mengenal pastikan langkah inisiatif untuk menambahbaikan dan mendorongkan falsafah kesihatan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, mengkaji pendapat dan ilmu pengetahuan masyarakat terhadap isu dan kepentingan falsafah kesihatan terhadap diri sendiri. Selain itu, kita juga dapat membuat analisis pendapat masyarakat tentang impak COVID-19 terhadap aspek falsafah kesihatan. Slide. Sekarang saya akan membentangkan definisi kata kunci dalam kajian kita. So, dalam kajian kita ada 7 kata kunci yang penting. Yang pertama, kesihatan, iaitu perihal sihat, kesegaran dan kebaikan keadaan. Yang kedua, fizikal, berkenaan dengan badan dan jasmani. Yang ketiga, emosi, iaitu perasaan jiwa yang kuat seperti sedih, gembira, takut dan lain-lain. Yang keempat, mental,
iaitu mental berkaitan dengan atau melibatkan akal, pemikiran atau proses intelektual. Sosial, definisi sosial ialah segala yang berkaitan dengan masyarakat atau kemasyarakatan. Rohani iaitu batin yang berkaitan dengan jiwa dan lawan rasmani. Yang terakhir persekitaran iaitu kawasan di sekeliling sesuatu tempat atau kawasan sekitar. Terima kasih Lim Sing Yi. Sekarang mempersilakan Lai Ka Heng untuk membentangkan perkara yang seterus, metodologi kajian. Lai Ka Heng. Tekan. Okey. Untuk metodologi kajian, next slide. Untuk metodologi kajian, kaedah kualitatif seperti rujukan dari internet dan kaedah kuantitatif seperti soal selidik telah digunakan dalam proses pengumpulan data. Kaedah soal selidik dipilih kerana penggunaan borang soal selidik meliputi aspek yang besar tanpa sebarang kos serta dapat membolehkan kemudahan dalam penganalisisan keputusan. Ia hanya memerlukan penggunaan gadget untuk mengisi borang tanpa ada sekatan geografi. Satu Google Form telah disediakan dan diedarkan dalam aplikasi WhatsApp selama sebulan supaya semua responden boleh menjawab borang ini mengikut kesesuaian masa masing-masing. Seramai 50 orang responden yang terdiri daripada penduduk di seluruh Malaysia tanpa mengira jantina, umur dan bangsa telah terlibat dalam kajian yang dijalankan ini. Tujuan kami menyediakan borang soal selidik ini adalah untuk mengkaji kesan pandemik COVID-19 terhadap penekanan falsafah kesihatan dunia. Next. Soal selidik ini terbagi kepada dua bahagian. Bahagian A mengandungi soalan-soalan yang bertujuan untuk mendapatkan maklumat peribadi atau latar belakang responden. So, antara soalan yang dipersoalkan adalah nama, jantina, umur, bangsa, negeri yang menetap sekarang dan pekerjaan responden. Next. Bahagian B pula mengandungi soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk kajian kami yang dapat mencapai ketiga-tiga objektif kajian. Keempat objektif kajian. Soalan-soalan yang terdapat dalam bahagian ini memfokuskan kepada hubungan antara COVID-19 dengan kesihatan manusia. Contoh pertanyaan adalah tahap kesan pandemik COVID-19 terhadap masyarakat dari aspek-aspek kesihatan dan aktiviti yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengekalan aspek-aspek kesihatan. Next. Borang ini juga mengandungi percampuran soalan terbuka dan soalan tertutup. Kesemua soalan ini dibina dalam 3 bentuk, iaitu bentuk skala linear, bentuk aneka pilihan dan bentuk subjektif. Untuk soalan yang berbentuk skala linear, skala adalah terdiri daripada angka 0 sehingga 4, di mana angka 0 mewakili tahap yang paling minima ataupun ringan, manakala angka 4 mewakili tahap yang paling maksima, iaitu serius. Bagi soalan beraneka pilihan, soalan ya, tidak atau soalan yang lebih daripada satu jawapan telah disediakan supaya tidak mengalihkan pandangan responden daripada soalan yang disoalkan. Untuk soalan yang berbentuk subjektif pula, pihak responden diberi peluang untuk menjawab dan meluahkan pendapat mereka di dalam ruangan yang disediakan dalam bentuk ayat. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih Lai Ka Heng. Di samping itu, Ban Li Xian untuk membentangkan dapatan kajian. Okey, sekarang saya akan membincangkan dapatan kajian. Next slide. Ini merupakan bahagian maklumat responden. Raja ini menunjukkan paling banyak responden adalah berumur dari 18 hingga 22. Next slide. 50 responden daripada 3 kaum utama iaitu Melayu, Cina, India telah menjawab soal selidik ini. Next slide. Paling ramai responden ialah merupakan pelajar iaitu 54% dan pekerja dan selebihnya ialah pesara. Next slide. Bahagian ini merupakan bahagian respon kajian. Untuk tahap kesan pandemik COVID-19 terhadap masyarakat di seluruh dunia kecuali Malaysia ialah tahap yang paling serius iaitu 4 merupakan 68%. Next slide.
Kajian ini menunjukkan tahap kesan pandemik COVID-19 terhadap masyarakat di Malaysia, iaitu bersamaan dengan tahap serius 60% yang paling tinggi. Next slide. Kehadiran COVID-19 telah mempengaruhi tahap kesihatan. 56 responden berasa ia mempengaruhi tahap kesihatan, manakala 44 responden berasa tiada pengaruhi. Next slide. 80% responden merasa semakin menekankan kesihatan diakibat oleh kehadiran COVID-19, manakala 20% merasa tiada penekanan terhadap kesihatan. Next slide. Berdasarkan hasil kajian, terdapat 6 aspek kesihatan yang dipengaruhi oleh COVID-19, iaitu rohani, mental, persekitaran, emosi, fizikal dan sosial. Respon paling tinggi ialah sosial, manakala respon paling rendah ialah rohani. Next slide. Berdasarkan hasil kajian menunjukkan daripada 50 orang responden, 100% orang bersetuju bahawa kesihatan yang seimbang amat penting dalam kehidupan seharian, terutamanya pada masa pandemik ini. Next slide. Kajian ini menunjukkan sebanyak 74% responden berasa ada perubahan dari mana-mana aspek kesihatan akan mempengaruhi aspek yang lain. Sebab utamanya ialah aspek-aspek ada hubungan kait antara satu sama lain. Manakala 26% responden berasa tiada perubahan. Faktor utamanya ialah peralihan hidup bersama virus. Next slide. Berdasarkan hasil kajian, didapati bahawa aktiviti-aktiviti yang sering dilakukan oleh orang ramai pada masa pandemik ini untuk mengekalkan kesihatan fizikal, kebanyakan responden akan bersenam atau menari. Bagi menjaga penjagaan kesihatan mental, mereka membaca bahan-bahan seperti buku, surat khabar dan bahan ilmiah serta bermeditasi. Bagi kesihatan sosial, mereka berhubung dan bergaul dengan sahabat secara maya atau fizikal serta menyertai aktiviti atas talian. Manakala bagi kesihatan emosi, mereka lebih banyak bersabar, bertenang dan bersyukur serta mendengar lagu. Seterusnya, bagi kesihatan rohani, sebahagian responden akan sembahyang dan dekatan diri dengan Tuhan serta menjaga ibadat. Bagi kesihatan persekitaran, mereka menjaga kebersihan persekitaran dalam dan luar serta sanitasi kawasan perumahan. Next slide. Sekian untuk dapatan kajian daripada saya. Terima kasih Pan Li Xuan. Berikut saya Khoo Chun Cheng akan membentangkan langkah-langkah atau cadangan penambahbaikan. Langkah-langkah penambahan baikan akan dibincangkan mengikut 6 kesihatan, iaitu fizikal, mental, sosial, emosi, rohani dan persekitaran. Yang pertama, langkah fizikal. Pengambilan diet sehat dengan mengurangkan garam, gula dan minyak dalam setiap hidangan serta sentiasa menggekalkan dalam situasi terhidat. Selain itu, kesihatan fizikal dapat ditambah baik dengan senaman dalam rumah, iaitu menari, lompat tali, menaik dan menurun tangga, ataupun permainan sukan video seperti Ring Fit Adventure dan Beat Saber, ataupun video daripada YouTube. Yang kedua, langkah untuk emosi. Yang pertama, memberi tumpuan kepada perkara yang penting dan baik dalam kehidupan. Kedua, mengabaikan dengan sewajarnya perkara yang boleh mengakibatkan dan menimbulkan perasaan negatif. Yang ketiga, menghadapi perasaan
negatif sendiri bukannya melarikan diri daripadanya dengan teknik relaksasi sendiri yang sesuai. Langkah untuk kesihatan mental. Yang pertama, pemikiran optimisme. Sentiasa berfikir positif tentang diri sendiri, orang lain dan kehidupan serta menerima kelemahan diri. Yang kedua, meluangkan masa dengan beriadah, bersosial dan bergaul dengan rakan-rakan atau ahli keluarga. Langkah bagi kesihatan keempat sosial, bersikap saling berhormat dalam kalangan masyarakat. Kedua, mengambil bahagian dalam persatuan rakan sebaya untuk mengembangkan kemahiran sosial dalam proses interaksi bersama orang lain. Langkah yang seterusnya rohani, mempunyai amalan agama dan kepercayaan yang kukuh. Selain itu, sentiasa mengamalkan sikap bersyukur terhadap pemberian dan pencapaian yang diperolehi. Langkah bagi kesihatan yang terakhir, persekitaran. Memastikan persekitaran tempat tinggal selalu berada dalam keadaan yang menyenangkan, sempurna, bersih dan selesa. Selain itu, memberi sumbangan dalam penjimatan sumber alam sekitar dan tenaga. Terakhir, Sukaitau dipersilakan semula untuk mengkonklusikan pembincangan kami. Okey, slide seterusnya. So, saya akan membawa kesimpulan tentang kertas kerja kami. So, pandemik COVID-19 telah memberi kesan yang besar kepada kesihatan dan sosial. So, keenam dimensi kesihatan ini adalah saling mempengaruhi. So, dalam pandemik COVID-19 ini, kesihatan sosial paling terjejas dalam pandemik ini. So, pandemik ini telah mempengaruhi tahap kesihatan manusia dan menyebabkan kita semakin menekankan kesihatan kita. So, keenam dimensi falsafah kesihatan penting dalam kehidupan manusia dan keseimbangan mereka seharusnya dipastikan supaya manusia akan hidup dengan sihat dan dapat mengatasi COVID-19 ini. So, sekian daripada kumpulan kami. Okey, terima kasih. Nak tanya sikit, apakah kesan yang paling ketara daripada kewujudan COVID-19 ni kepada falsafah kesihatan dunia? Falsafah kesihatan dunia tu, apakah kesan yang ketara selepas wujudnya pandemik ni? Pertamanya kemungkinan banyak WHO buat satu penekanan baru, mungkin sedikit perubahan terhadap falsafah itu sendiri. Bagaimana jika adalah? Doktor boleh ulang soalan semula? Okey, dengan kewujudan COVID-19 ni, apakah perubahan yang ketara terhadap falsafah kesihatan dunia ni? Sebab tajuk awak macam tu kan, kesan COVID-19 terhadap falsafah kesihatan dunia. Apakah kesan yang ketara falsafah kesihatan dunia ni dalam kehidupan kita ni selepas wujudnya COVID-19? Adakah dia lebih strong lagi ke dari sudut penjagaan kesihatan ke, ataupun detail lagi ke, ataupun bagaimana? Maksud doktor mahu jawapan kesan ketara. Ya, kesan ketara. Saya rasa ekonomi. Lepas wujudan COVID ni dia mesti ketara terhadap falsafah kesihatan. Sebab COVID terlalu besar sangat. Dia punya impak dia terlalu besar. Jadi mesti ada kesan. Okey, silakan. Kalau ada lah. Doktor, soalan saya,
Yang doktor mau jawapan kesan COVID-19 terhadap falsafah atau falsafah terhadap COVID-19? Kesan COVID-19 terhadap falsafah itu sendiri. Oh. Jika ada, mesti pada pandangan anda ke apa ke, sebab COVID-19 wujud dia ni besar, dia ni mati ramai dan sebagainya kan. Tentulah memberi kesan kepada falsafah itu sendiri. Kemudian sebelum kewujudan COVID-19, falsafah kesihatan dunia mungkin lebih longgar. Tapi bila tengok ramai yang termati, berjuta-juta orang mati, mungkin falsafah dia di-revise mula ke. Nampak? Ya, doktor, pada pandangan saya, COVID-19 telah memberi kesan yang ketara kepada falsafah kesihatan dunia. Kami boleh nampak bukti daripada SOP negara masing-masing. Negara-negara masing-masing telah mengadakan SOP sendiri mengikut keperluan sendiri supaya menurunkan kematian atau kes-kes dijangkit oleh COVID-19. Yang kesan utama yang kami boleh nampak dalam hari ini juga seluruh dunia ataupun Malaysia. Dunia sekarang telah mengadakan norma yang baru, iaitu kebanyakan orang atau pelajar sentiasa berada di rumah untuk meneruskan kehidupan. Dan juga norma baru itu semua orang sentiasa menjaga jarak ataupun tidak menghadiri ke mana-mana tempat yang banyak orang ataupun pengaliran udara yang kurang baik. Okey. Terima kasih. Jadi falsafah sosial, falsafah kesihatan dunia tentu berubah dengan kewujudan COVID-19 ni, sebab COVID-19 ni impak dia terlalu besar. Dari segi penjagaan kesihatan dunia sekarang ni bergolak. Lagi-lagi pula datang satu musibah baru, banjir dan ribut dan macam-macam lagi lah. Okey, terima kasih kumpulan ni.